Okey geng, tahniah untuk skuad bawah 23 tahun negara ada coach Brett Mulroney apabila dia orang berjaya untuk melayakkan diri ke pusingan akhir untuk kejohanan AFC Under-23. Untuk rekod kali terakhir, skuad bawah 23 tahun negara kita layak ke kejohanan ni adalah pada tahun 2018. Sebab apa? Pada tahun 2020 yang lepas, skuad Harimau Muda kita under coach Ong Kim Swee dulu, dia orang gagal lah untuk melayakkan diri ke pusingan akhir. So, nak dijadikan cerita, lepas Malaysia disahkan sebagai juara untuk kumpulan J, AFC ada ucapkan tahniah untuk skuad Harimau Muda kita dekat laman Twitter. Dan hasil daripada reply-reply daripada tweet AFC tersebut, ada beberapa netizen daripada negara India seolah-olah tak puas hati mempersoalkan kredibiliti dan juga kelayakan pasukan-pasukan daripada East Zone ataupun lebih tepat lagi dekat region Southeast Asian. So, jom kita tengok kenapa sebenarnya netizen-netizen daripada negara India ni seolah-olah tak puas hati sangat-sangat dengan AFC disebabkan oleh sistem undian yang diguna pakai untuk kelayakan Piala AFC Under-23 kali ni. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Okey, perkara pertama yang menyebabkan netizen-netizen ataupun lebih tepat peminat bola sepak daripada India ni tak puas hati dengan AFC adalah dari segi undian ataupun pembahagian zon yang digunakan oleh AFC untuk membahagikan pasukan-pasukan yang ada dalam undian kali ni. Dan seperti edisi-edisi sebelum ni, AFC telah tetapkan ada dua zon yang akan dibahagikan. Untuk West Zone, ada 24 pasukan yang akan bertanding, pasukan-pasukan yang melibatkan daripada region West, South dan juga Central Asia. Manakala untuk East Zone pula ada 20 pasukan yang akan bertanding dan pasukan-pasukan yang bertanding dalam zon ni melibatkan pasukan daripada East Asia dan juga Southeast Asian. Kalau kata kita tengok balik dalam undian-undian edisi-edisi sebelum ni, kita ambil 3 edisi sebelum ni, sebenarnya pasukan India sentiasa berada di dalam pot yang ketiga. Manakala untuk pasukan Malaysia, Malaysia pernah berada dalam pot yang kedua dan juga pot yang pertama sebelum ni. Dan untuk current punya qualifying round, Malaysia sebenarnya berada di dalam pot yang kedua. Dalam edisi-edisi sebelum ni, pasukan India bawah 23 tahun sebenarnya pada 2018 diorang menamatkan qualifying round di tempat yang ketiga dengan cuma memiliki 3 mata. Manakala untuk pusingan kelayakan pada tahun 2020, diorang sekali lagi menamatkan pusingan tersebut di tempat yang ketiga, tak ada sebarang poin. Dan untuk current qualifying round, sebenarnya mereka muncul naib juara kumpulan dan memiliki 4 mata. Cuma masalahnya sekarang ni apabila ada pasukan-pasukan yang tarik diri dalam qualifying round kali ni, seperti juga pasukan Malaysia, perlawanan menentang pasukan tercorot dalam grup tersebut, mata dan juga jaringan tak dikira. So, disebabkan oleh faktor-faktor ni lah kita boleh nampak reaction diorang kat Twitter ni memang tak puas hati. Sampai ada yang cakap, oh pasukan-pasukan yang sebenarnya kalau kata lawan lah dengan pasukan India tak ada chance langsung nak menang. Tapi memandangkan diorang ni datang daripada East Zone, diorang ni diundi dalam kumpulan yang mudah, seterusnya layak ke kejohanan yang sebenar pada tahun depan. Selain daripada tu, ada yang lagi kejam sampai ada yang cakap pasukan-pasukan yang lebih layak untuk bertanding pada pusingan akhir tahun depan. Contohnya pasukan India, pasukan negara diorang, pasukan Kyrgyzstan dan juga beberapa pasukan lain. Tapi diorang ni diundi dalam kumpulan-kumpulan yang sukar. Tapi pasukan-pasukan daripada Southeast Asian, contohnya pasukan Malaysia dan juga pasukan Thailand, sebaliknya diundi dalam kumpulan yang lebih mudah. So, based on tweet-tweet yang seolah-olah tak puas hati dengan negara-negara yang ada dalam region Southeast Asia ni, jom kita tengok balik dari segi rekod dalam 2 kejohanan terakhir AFC Cup Under-23. Di manakah sebenarnya kedudukan negara-negara daripada Southeast Asian. Untuk rekod pada 2 kejohanan terakhir iaitu pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2020, sebenarnya sekurang-kurangnya 2 pasukan daripada region Southeast Asian telah layak ke quarter final. Maksudnya kat sini daripada 8 pasukan, 2 pasukan tu confirm daripada region Southeast Asian. Pada tahun 2018, pasukan Malaysia dan juga pasukan Vietnam yang mana time tu kita layak sampai quarter final dan Vietnam pula layak sampai ke perlawanan akhir. Dan diorang pun tewas sebenarnya after extra time time tu. Untuk tahun 2020 pula, sebenarnya pasukan Thailand dan juga pasukan Australia mara sampai peringkat quarter final dan pasukan Australia layak sampai dapat tempat ketiga kejohanan yang berlangsung pada tahun 2020. So, based on record dalam 2 kejohanan lepas, sebenarnya benda ni membuktikan pasukan-pasukan yang ada dalam zon East ni bukanlah pasukan-pasukan yang lemah. Sebab apa? Kena ingat, dalam zon East ni masih ada lagi pasukan-pasukan gergasi, contohnya Jepun, Korea, China yang ada dalam saingan qualifying kali ni. Dan kalau kata kita tambah pula Jepun dan juga Korea dalam kelompok yang layak ke quarter final, sebenarnya 3 ataupun 4 pasukan sekurang-kurangnya yang layak ke quarter final dalam 2 edisi yang lepas.
datang daripada East Zone. Jadi lepas dikecam, dipersoalkan sistem kelayakan macam ni, adakah lepas ni AFC akan decide untuk ubah sistem undian kelayakan diorang? Bagi aku personally, aku rasa tak perlu pun. Sebab apa? Cuma netizen daripada India je meroyan memandangkan diorang tak pernah layak langsung untuk kejohanan AFC Under-23 ni sepanjang sejarah pertandingan ni. Sebaliknya, benda yang sama tak berlaku daripada netizen-netizen ataupun peminat, contohnya daripada pasukan Kyrgyzstan, Oman, Lebanon yang kita tahu diorang ni pun antara pasukan-pasukan yang kuat juga dekat region Asia ni. So bagi aku sebenarnya AFC patut firm dengan keputusan diorang untuk tetap menggunakan sistem yang sama pada kejohanan edisi-edisi yang akan datang. Alright, as a conclusion guys, aku rasa sebagai negara yang dah layak ke kejohanan sebenar pada tahun hadapan, kita sebagai peminat skuad Harimau Malaya tak payah layan provokasi dekat media sosial macam ni. Sebab apa? Aku ada juga terbaca reply kepada tweet tersebut. Sampai ada yang cakap, fix your toilet first, then only we talk about football. Bagi aku, perkataan-perkataan macam ni tak patutlah digunakan dekat media sosial. Sebab apa? Bahasa melambangkan bangsa kita. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang isu ni? Patut ke AFC ubah sistem kelayakan undian untuk kelayakan ke AFC Under-23 dalam edisi-edisi lepas ni? Ataupun untuk puaskan hati peminat negara India ni, kita hantar skuad kendalian Brad Moloney ni pergi friendly dengan skuad India nanti. Korang boleh kongsikan dengan aku dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share, subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku, gang. Assalamualaikum.